PAS nak bincang, UMNO sudah tidak percaya. Isu SPRM, ramai pihak mula tuding jari. Gomez sengaja provokasi, burukkan kerajaan. DAP kantoi, lobi jawatan ikut pintu belakang. Pelik, LPPR tak pernah terima surat aduan Azam Baki. Seorang pemimpin UMNO mendakwa perbincangan bagi menentukan hala tuju muafakat nasional di Kelantan asalnya digerakkan lebih awal oleh PAS. Menurut Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Nur Jazlan Mohamad, ia dipercayai dibuat kerana PAS berasa bimbang akan kehilangan kubu kuat mereka dalam pilihan raya umum akan datang. Malah Nur Jazlan mendakwa kerjasama parti itu dalam muafakat nasional selama ini pun hanyalah bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan PAS semata-mata, bukannya bersama UMNO. Tindakan PAS mahu bincang dengan UMNO Kelantan kerana mereka dah mula takut dan tindakan itu hanyalah untuk mempertahankan kubu kuat. Selama ini pun muafakat nasional adalah untuk mengelak PAS bertempung dengan UMNO dan mereka bimbang kalah di kubu kuat sendiri, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Nur Jazlan berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai masa depan dan status muafakat nasional khususnya di Kelantan. Selain di negeri Cik Siti Wan Kembang itu, kedudukan kerjasama PAS UMNO juga dilihat tidak kukuh di Terengganu. Sebelum ini PAS Kelantan mengesahkan mereka menerima surat jemputan daripada UMNO negeri itu untuk membincangkan hala tuju kerjasama mereka, terutama ketika PRU15 semakin hampir. PAS Kelantan dilaporkan berkata mereka akan bertemu dengan UMNO pada 22 Januari depan. Dakwa Nur Jazlan, UMNO Kelantan tidak pernah menghantar surat untuk meminta pertemuan diadakan. Sebaliknya, langkah tersebut dimulakan oleh PAS. PAS yang minta UMNO Kelantan berunding, bukan UMNO Kelantan. Kita tak nak, tapi dia orang yang mulakan benda ini dan memang PAS tak setuju UMNO tolak kerjasama. Sepatutnya PAS bincang di peringkat pusat, tapi selepas kekalahan di Melaka dan Sarawak, mereka juga risau kalau kalah di kubu kuat mereka seperti Kelantan, katanya. Kata Nur Jazlan, perbincangan tersebut juga lebih kepada melihat kepentingan PAS dan bukannya UMNO. Perbincangan itu hanya bagi mengukuhkan kedudukan PAS untuk pilihan raya akan datang. Presiden UMNO memang dah buat kenyataan bahawa PAS tak jujur. Jadi di peringkat pusat pun, saranan untuk kerjasama melalui muafakat nasional ini pun dah tak wujud sebab PAS kata kalau nak teruskan muafakat nasional, dia nak bersama bersatu juga dan UMNO dah buat keputusan untuk tidak akan bersama bersatu, katanya. Tambah Nur Jazlan, berdasarkan kenyataan yang dibuat pemimpin kedua-dua parti itu, bolehlah dianggap muafakat nasional sebenarnya sudah gagal. Tindakan PAS yang bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak baru-baru ini juga jelas memperlihatkan bahawa parti itu memang tidak boleh dipercayai. Masya Allah, memang tak boleh percaya, katanya berulang kali. Isu integriti membabitkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM umpama isu banjir apabila masing-masing saling menuding jari, kata seorang anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Menurut Muhammad Puan Azhar Kashi, rakyat ketika ini hanya mahukan penyelesaian, bukan pelbagai alasan untuk melindungi pihak tertentu. Sebelumnya, Burhan Dollah kata dia tidak menerima surat daripada Edmund Terence Gomez yang menyebut salah laku Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Apabila Gomez jawab, Burhan kata tugas panel perundingan dan pencegahan rasuah SPRM hanya fokus program kesedaran anti rasuah. Tambah Burhan, isu salah laku penjawat awam seperti isu Ketua Pesuruhjaya SPRM adalah tanggungjawab Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, katanya. Burhan yang dipetik Muhammad Puat ialah pengerusi panel perundingan dan pencegahan rasuah SPRM, manakala Gomez adalah salah seorang anggotanya yang meletakkan jawatan pada 28 Disember lalu. Ini sudah jadi macam isu banjir, menuding jari antara NADMA iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara dengan Majlis Keselamatan Negara. Rakyat dibiar bergelut dengan musibah banjir, kini rakyat pening kepala dengan isu kredibiliti SPRM, katanya dalam satu kenyataan. Burhan mengingatkan Gomez supaya tidak memperalatkan panel itu untuk sebarang agenda politik berhubung dakwaan salah laku membabitkan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Burhan yang juga pengerusi panel itu menegaskan bahawa mereka kekal profesional tanpa memihak kepada mana-mana pihak. Beliau sepatutnya tahu bahawa panel ini bukan bertanggungjawab terhadap salah laku penjawat awam seperti Ketua Pengarah SPRM. Ia adalah tanggungjawab Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk ambil tindakan jika aduan lengkap dikemukakan kepada beliau, katanya. Menurut Muhammad Puat, dia risau dengan pelbagai alasan yang diberikan akan mengakibatkan isu berkenaan ditutup begitu saja. Isu pokok ialah apa penyelesaiannya. Rakyat mahu tindakan segera, bukan cover up, bukan menuding jari dengan berbagai alasan, bukan menegak benang basah. Akhirnya isu ini akan padam tanpa siasatan. Apakah ini budaya pentadbiran di negara kita?
Semua badan pemantau jadi kosmetik dan makan elon buta. Perdana Menteri mesti responsif segera, katanya lagi. Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah PPPR SPRM mengingatkan pakar ekonomi Edmund Terence Gomez supaya tidak memperalatkan panel itu untuk sebarang agenda politik berhubung dakwaan salah laku membabitkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Pengurusinya Burhan Dollah menegaskan bahawa panel itu kekal profesional tanpa memihak kepada mana-mana pihak. Beliau sepatutnya tahu bahawa panel ini bukan bertanggungjawab terhadap salah laku penjawat awam seperti Ketua Pengarah SPRM yang adalah tanggungjawab Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk ambil tindakan. Jika aduan lengkap dikemukakan kepada beliau, beliau tak sewajarnya cuba memperalatkan panel ini untuk sebarang agenda politik atau kecenderungan. Panel ini mahu ia kekal profesional tanpa memihak kepada mana-mana pihak. Sebagai penjawat awam juga, beliau juga patut tahu peraturan ini dan bukannya viralkan peletakan jawatan beliau untuk agenda yang hanya beliau saja yang tahu. Katanya dalam kiriman teks kepada portal Malaysia Kini, Burhan sekali lagi mengatakan bahawa Gomez harus faham mengenai tugas panel berkenaan iaitu merunding dan mencadangkan program kesedaran anti rasuah. Bagaimanapun katanya, Gomez mempunyai hak untuk meletakkan jawatan tanpa mengira alasan yang diberikan. Pelantikan ahli panel adalah oleh Perdana Menteri, jadi tidak dalam bidang kuasa saya untuk menerima atau menolaknya, malah tak sepatutnya ditujukan kepada saya. Apapun pada pandangan saya adalah hak beliau untuk meletak jawatan atas apapun alasan beliau, katanya. Burhan dilaporkan berkata, Gomez tidak membangkitkan dakwaan salah laku Azam dalam emailnya yang dihantar kepada panel berkenaan sebelum meletakkan jawatan. Dalam responsnya, Gomez berkata dia telah menghantar sekurang-kurangnya 5 lampiran berhubung dakwaan terhadap Azam dalam emailnya kepada Burhan dan pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM Abu Zahar Ujang. Gomez meletakkan jawatan sebagai ahli panel PPPR pada Isnin lalu selepas mendakwa panel tersebut gagal bertindak terhadap dakwaan pemilikan kira-kira 2 juta unit saham oleh Azam Baki di sebuah syarikat senarai awam. Pengerusi DAP Johor Liu Chin Tong didakwa melobi supaya Dewan Undangan Negeri Johor melantiknya sebagai Senator Dewan Negara. Ahli Jawatankuasa DAP Johor, Dr. Bu Ching Hao, yang membuat dakwaan tersebut menuduh Liu melakukan hal itu tanpa pengetahuan pimpinan DAP Johor. Bu mendakwa melihat Liu bermula pada awal Ogos apabila Liu dikatakan telah mengelirukan Majlis Pakatan Harapan Johor selepas mendapat kenyataan daripada pelbagai pemimpin parti komponen yang bersidang dalam Majlis Pakatan Harapan Johor. Saya dimaklumkan bahawa Liu pada awal Ogos lalu telah mengelirukan majlis itu kerana percaya dia mampu mendapat sokongan yang cukup daripada Barisan Nasional Johor, Perikatan Nasional dan parti lain untuk melantik dirinya sebagai senator di bawah kota Johor. Saya juga dimaklumkan bahawa satu disolusi akan dicadangkan kepada persidangan DUN berikutan bersandarkan dakwaan Liu bahawa dia dapat meraih sokongan daripada Barisan Nasional Johor dan Perikatan Nasional untuk melantiknya sebagai senator. Namun disolusi itu ditarik balik selepas Liu gagal membuktikan dia boleh memastikan disolusi tersebut diluluskan oleh DUN, manakala sebahagian besar adun Pakatan Harapan tidak menyedari kewujudan disolusi yang dicadangkan itu, dakwa Bo dalam satu kenyataan. Ketika dihubungi, Liu berkata dia enggan mengulas buat masa ini selepas pilihan raya umum 2018. Liu dilantik sebagai Timbalan Menteri Pertahanan memandangkan dia bukan ahli parlimen. Liu dilantik sebagai senator terlebih dahulu. Penggal itu tamat pada pertengahan tahun ini. Kini terdapat 54 ahli Dewan Negara, 4 daripadanya wakil pembangkang. Keempat-empat anggota pembangkang ini semuanya daripada Pakatan Harapan yang memeterai MOU Perjanjian Keyakinan dan Bekalan CSA dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Mengenai dakwaannya itu, Bo berkata dia telah menulis kepada Majlis Pimpinan Pakatan Harapan menuntut siasatan sama ada CSA itu termasuk pelantikan GLC dan senator ataupun tidak. Kepimpinan Pakatan Harapan perlu menyiasat sekiranya terdapat sebarang perjanjian sulit antara Liu dan Kerajaan Muhyiddin Yassin berhubung pelantikannya sendiri sebagai senator, kata Bo. Secara berasingan, Bo turut menuduh Liu menganjurkan beberapa siri pertemuan dalam talian antara ahli parlimen dari negeri lain dengan akar umbi DAP Johor. Dalam salah satu mesyuarat itu, ahli parlimen DAP dari Johor, seorang ahli parlimen dari negeri lain dan beberapa bekas menteri kabinet dan timbalan menteri dengan lantang menyerang Presiden Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Ia telah mengelirukan dan juga menggugat perpaduan di kalangan ahli akar umbi Johor dengan berulang kali menentang resolusi Majlis Presiden Pakatan Harapan bahawa Anwar merupakan satu-satunya calon Pakatan Harapan untuk menjadi Perdana Menteri, kata Bo. Jelas Bo lagi, siri pertemuan dalam talian itu mendorong saya menjalankan siasatan lanjut dan menemukan rancangan yang didakwa untuk mencalonkan Liu untuk jawatan senator itu.
Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR tidak pernah menerima sebarang surat daripada Edmund Terence Gomez berhubung dakwaan salah laku Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki, kata pengerusinya Abu Zahar Ujang. Abu Zahar memberitahu utusan Malaysia bahawa pegawai sekretariat SPRM juga telah menghubungi pakar ekonomi itu untuk bersemuka bagi membincangkan isu-isu yang dibangkitkan, tetapi Edmund didakwa hanya bersedia membincangkan perkara itu secara dalam talian. Pegawai sekretariat ada hubungi dia, Edmund, untuk bersemuka di pejabat saya di SPRM, Putrajaya atau di Jalan Duta. Malangnya, beliau tidak setuju. Kita tidak akan berkompromi jika terdapat tindakan-tindakan yang tidak profesional dan telus terhadap mana-mana pegawai SPRM termasuk ketua jabatan, katanya. Menurut beliau, Edmund sepatutnya mengadu perkara itu kepadanya selaku pengerusi LPPR apabila terdapat kebuntuan untuk mengemukakan perkara yang ingin dibangkitkan. Malah Edmund juga boleh buat laporan polis agar tindakan yang sewajarnya diambil dan tidak sepatutnya membuat tuduhan melalui media sosial dan cetak, katanya lagi. Setakat ini katanya LPPR mendapati tiada kesalahan dilakukan seperti yang didakwa dan ini adalah tomahan yang sengaja dibangkitkan. Media sebelum ini melaporkan Edmund menafikan dakwaan yang beliau tidak membangkitkan dakwaan dikaitkan dengan Azam menerusi email yang dihantar kepada panel perundingan dan pencegahan rasuah PPPR sebelum letak jawatan sebagai ahli panel berkenaan. Edmund mendakwa beliau telah menghantar sekurang-kurangnya 5 lampiran berhubung salah laku dikaitkan dengan Azam dalam emailnya kepada pengerusi panel berkenaan, Burhan Dollah. Lampiran itu juga didakwa dihantar kepada Abu Zahar selain turut diberikan salinan PDF dengan tarikh dan kandungan surat menyurat email kepada media. Edmund meletak jawatan sebagai ahli panel perundingan SPRM pada Isnin lalu selepas mendakwa panel itu gagal membincangkan laporan-laporan yang membabitkan pegawai-pegawai tinggi SPRM.